kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua, sihat ke? Rasa lama tak berjumpa semua tak? Di Tadabbur Center ni rasa macam dah lama, padahal bulan lepas dah kita buat kuliah dekat sini. Dan tuan-puan sekalian, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada tuan-puan sekalian yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua merendahkan diri depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anak murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah pandang sebagai amal yang bakal dijadikan sebagai saksi untuk dipermudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan tuan-puan sekalian, sewajarnya kita kena merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah jualah yang memilih kita untuk hadir pada hari ini. Dan Allah jualah yang memilih kita untuk menggerakkan hati kita supaya kita rasa Quran ini satu benda yang ajabah. Sebab kalau kita buka ayat pertama surah Al-Jin, kan, pernah baca tak surah Al-Jin? Pernah kan? Surah Al-Jin ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian tentang perihal jin. Bila mana dia mendengar Quran, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, dan ayat itu ditutup dengan inna sami'na qur'anan ajaba. Ini cerita pasal jin. Jin yang mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Lalu kalaulah jin mendengar ayat Quran dibacakan pun dia mengatakan inna sami'na, sesungguhnya kami. Dia tak kata ni sesungguhnya aku. Dia tak kata sami'ni ataupun sami'atu. Dia kata sami'na, bermaksud kami mendengar. Bermaksud bila sebut kami di sini, dia merujuk kepada kesepakatan. Bermakna sekalian jin bila mendengar ayat Quranul Karim, dia bukannya seorang dua je kata, "Ish, ini ajaib ni. Ini ajabah ni." Tapi sepakat mengatakan sami'na Qur'anan ajabah. Ianya adalah satu pembacaan yang penuh ketakjuban dan keajaiban. Lalu cuba tanya dekat diri kita. Setakat ni lah kan kita baca Quran, lagu mana kita kepada Quran bila dengar Quran? Tambah-tambah hari ni kat kedai-kedai makan pun banyak dikumandangkan pembacaan-pembacaan Quran di kedai mereka. Lalu saat kita mendengar ayat Quran dialunkan dan dibacakan, setara mana hati kita bila mana mendengar ayat itu? Kalaulah kita tidak mampu mewujudkan ketakjuban kepada Quran, macam mana level kita dengan jin? Sedangkan Quran ini diturunkan kepada manusia yang sangat mulia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita adalah umatnya. Lalu umat Nabi tiba-tiba dengan Quran tak seragapoh, tak rasa apa-apa. Macam mana kita nak compare dengan jin yang dengan Quran dia kata sami'na Qur'anan ajaba. Dan bersepakat pula tu Quran itu adalah Quran dan ajaba. Bukannya seorang dua yang cakap. So ini adalah muhasabah kita untuk kita semua. Dan tuan-puan sekalian, bersyukur kepada Allah kita datang ke sini sebab kita nak menambahkan rasa ketakjuban pada Quran. Dan tuan-puan sekalian, kita tak lain dan tak bukan bila mana kita nak baca Quran ini,
kita nak dapatkan hikmahnya. Dan saya nak tanya satu soalan sebagai permulaan, sebagai sebelum kita masuk kisah Harut dan Marut ni. Apakah hikmah paling besar yang Allah sebut di dalam Al-Quran? Allah kata, barang siapa yang baca Quran, aku akan berikan dia hikmah. Maka hikmah adalah benda yang kita nak capai daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu kita tadabbur. Tadabbur dia akan membawa kita kepada hikmah. Lalu dalam Quran Allah pernah sebut ada hamba Allah yang sangat-sangat taat pada perintahnya. Lalu Allah gelar hamba itu dengan satu gelaran, selepas hamba itu diberikan hikmah kepada dia. Dan itulah hikmah yang paling besar sekali yang kita nak capai. Apakah hikmah yang paling besar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Siapa tahu? Mentauhidkan Allah? Nope. Okay, sebab Allah pernah ada explain tentang seorang hamba Allah ini, lepas diberikan hikmah, dia buat benda tu. Kita baca Quran, maka kita harapkan Allah bagi hikmah dekat kita. Lalu apa selepas tu? Saya tak tahu siapa, saya kata seorang hamba dulu. Saya nak tahu apa benda yang setakat pengetahuan anda dulu. Apakah dia hikmah? Okey, sekarang ni saya percaya kalau saya tanya pada anda nak tahu hikmah tu? Nak kan? Okey, apa yang anda nak buat lepas anda dapat hikmah tu? Ialah praktis, saya faham. Nak praktis, tapi apa benda? Apa lepas tu? Apa outcome lepas hikmah tu? Syukur. Sebab tuan-puan sekalian, dalam Quran Allah describe Ibrahim alaihi salam. Inilah hamba Allah yang saya ceritakan tadi tu. Ibrahim alaihi salam, tuan-puan sekalian, Allah kata orang yang diberikan hikmah kepada dia. Lalu lepas dia menggunakan hikmah Allah berikan kepadanya, Allah describe Ibrahim ni ibadiyas syakur. Dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bersyukur. Maka tuan-puan sekalian, sepatutnya kan, bila mana kita baca Quran dan kita faham Quran dan diberikan petunjuk dan hikmah, sewajarnya hati kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Lagi mudah dan lagi banyak hati ini dan kita punya mulut ni berzikir, ucap terima kasih Allah sebab bagi aku banyak benda kat muka bumi ni. Dan atas dasar kesyukuran tuan-puan sekalian, dia akan menyedarkan kita tentang satu fakta, iaitulah, ya Allah, dengan kesyukuran ini aku sedar satu benda, iaitulah aku ni hamba kau tu Tuhan. Betul tak? Kesyukuran akan menyebabkan kita akan merasakan kita ini hamba dan Allah tu Tuhan. Biasanya kita berterima kasih kepada siapa? Ialah kepada Allah. Maksudnya kebiasaan terima kasih diucapkan kepada siapa? Kepada orang yang memberi sesuatu, ataupun orang yang lebih tinggi, ataupun orang yang mudah katanya lebih, dia macam tak sama dengan kita. Maybe dia buat something good kepada kita, ataupun dia terlalu besar untuk kita, maka kita hormat dia dengan mengucapkan terima kasih. Maka sepatutnya tuan-puan sekalian, Quran dia pandu kita untuk dapat hidayah dan hikmah, dan hikmah itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Lalu kesyukuran itu akan menyebabkan kita jadi hamba kepada Allah. Itu ultimate goal yang kita nak pergi, menyedarkan kita hakikat kehambaan dalam diri ni, supaya tak miss benda tu setiap masa. Aku hamba, engkau Tuhan. Aku hamba, engkau Tuhan. Okey, baik. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang tentang satu ayat je mungkin. Saya prepare 3 ayat. Saya tak tahulah sempat ke tidak 3 tu. Sebab satu ayat ni saja dah lebih separuh muka surat cover. Kan? Kita akan bincang hari ini tuan-puan sekalian, lepas kita dah berhenti dekat siri ke-15 pada ayat 101. Siri 15 tu macam baru bulan lepas kita dengar kan? Padahal bukan bulan lepas, tahun lepas. Tahun lepas di hujung tahun lepas, bulan 11, kita dah tamatkan pada siri ke-15 yang kita dah bincang sampai ayat 101. Maka hari ini insya-Allah tuan-puan sekalian kita akan sambung pada ayat 102. Okey, 102. Okey, kalau ada mushaf, saya sangat sarankan anda banyak berinteraksi dengan mushaf pada hari ini, sebab saya tak buat slide. Saya tak ada paparkan sebarang paparan dekat depan ni, sebab saya cuba nak try macam mana lighting kali ni lepas tak ada belakang ni slide. Sebab biasanya kalau ada slide dia gelap, tak tahu kenapa. Okey, saya cuba. Tapi tidak mengorbankan anda punya minat untuk mendengar saya punya kuliah pada hari ini insya-Allah. Baik. Buka ayat 102 surah Al-Baqarah. Okey, kita akan bincang ayat 102 surah Al-Baqarah pada hari ini. Dan itulah ayat yang menceritakan tentang kisah Harut dan Marut. Baik.
Antara persoalan yang kita akan cuba jawab daripada kisah Harut dan Marut pada hari ini tuan-tuan sekalian daripada Al-Quran, yang pertama, adakah Harut dan Marut adalah seperti mana yang kita dengar dalam kalangan masyarakat kita hari ini, dalam kebanyakan masyarakat kita hari ini? Sebab kalau saya boleh keluarkan, dan lepas ni kalau ada masa, saya nak dengar apa benda cerita versi yang pernah ada dengar tentang cerita Harut dan Marut ni. Sebab boleh saya katakan, banyak cerita Harut Marut yang berlegar dalam kalangan masyarakat hari ini, kebanyakannya adalah cerita yang tak baik. Kebanyakannya adalah cerita yang tak baik. Dan yang kedua, yang lebih buruk lagi, lepas cerita tak baik ini tersebar, kesannya adalah muncul satu perkataan yang kononnya dikatakan perkataan Harut Marut itu adalah datang daripada kisah itu tadi. Kisah itu, first kali masyarakat kita dinamakan dengan perkara yang tidak baik tentang kisah pasal dua orang, apa benda tu? Malaikat. Kisah Harut dan Marut ini, ramai orang dengar cerita benda yang tak baik pasalnya, maka telah menyebabkan muncul perkataan yang dikatakan bersangkut paut dengan Harut dan Marut, iaitulah Karut Marut. Okay, Harut Marut, Karut Marut. Maka konsekuensinya bermula daripada mana? Bila mana orang tidak cuba untuk mencari satu benda yang harmoni pada kisah ini, maka dia mendengar benda-benda yang tidak ada sandaran yang kukuh, maka telah menyebabkan tuan-puan sekalian, cerita ini disalah tanggap dan banyak cerita yang tidak baik masuk dalam kalangan masyarakat kita hari ini tentang kisah Harut dan Marut. Maka hari ini tuan-puan sekalian, target saya, insya-Allah dengan izin Allah, kita cuba nak harmonikan kisah ni. Dengan kebanyakan masyarakat didenakan dengan perkara yang tidak baik tentang kisah ini, saya nak bawa Quran, dan Quran sangat-sangat detail mengharmonikan kisah ni. Tak ada langsung terpalit keburukan kepada kisah Harut dan Marut. Tidak ada langsung. Maka itu yang kita akan cuba buat pada hari ini, insya-Allah. Baik, tuan-puan sekalian. Nak baca sama-sama ayat 102 ni panjang. Tapi tak salah kalau kita nak baca sama-sama. Tapi saya cadangkan kita tidak bacalah sama-sama. Sebab panjang betul ayat tu. Kan? So anda boleh baca sendiri. Dia bagus baca tu, bagus. Tapi saya bimbang banyak masa dia habiskan. Tapi tak salah pun dia habiskan masa dengan Quran. Tapi anda fahamkan maksud saya kan? Masa kita terbatas. Lalu saya cadangkan kita baca sama-sama nanti. So along daripada saya akan cut ayat itu, masa kita akan bacalah sikit. Okay, boleh So jangan salahkan saya tak baca Quran pula hari ni. Okay, baik. Jom kita mulakan dulu dengan isti'adzah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, ayatnya berbunyi dengan sepintah lalu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. So ini potongan pertama, qitaah pertama yang kita nak bincang pada malam ini. Pertama tuan-puan sekalian, boleh tak saya tahu apa cerita yang biasa anda dengar dalam kehidupan seharian anda? Barangkali anda pernah dengar cerita Harut Marut. Apa yang anda pernah dengar ya? Boleh saya tahu tak? Boleh anda cerita versi yang pernah anda tahu tentang Harut dan Marut. So that kita akan mengesahkan banyak cerita yang tidak baik keluar dari kalangan masyarakat pada hari ini. Okey. Apa yang pernah anda dengar? Ke tak pernah dengar? Harut Marut, Ustaz? Harut Marut asing sangat pada saya ni. Apa benda Harut Marut ni? Basically anda pernah dengar tak kisah Harut Marut? Okey, kalau pernah dengar, cerita kat saya apa yang pernah dengar. So tak ada betul, tak ada salah. Anda just cerita apa yang pernah anda dengar je. Itu je saya minta. Cerita apa yang anda pernah dengar. Itu je. Okey, apa dia? Tak apa, cuba. Tak ada masalah. Pakak takut berlakon. Muka ambo gagal sangat kau malam ni. Muka nampak scary benar kau malam ni. Ambo cuba tukar muka sikit lah. Kan? Lagu mana? Apa cerita yang biasa anda dengar tentang kisah Harut dan Marut ini? Apa-apa je. Tak kisah. Adik tu nak jawab. Hebat adik tu. Tak ada? Nak cuba? Kau tak ingat kisah mana? Saya suka word tu. Maksudnya siapa yang mengajar? Harut dan Marut mengajar sihir. Maksudnya Tuan mengatakan ada yang biasa kita dengar kisah Harut dan Marut ini adalah cerita pasal malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada siapa? Kepada kaum Babil. Kan nanti kita akan dengar lah kaum Nabi Sulaiman lah. Kaum Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim berkongsi kaum yang sama.
Sebab Nabi Ibrahim juga, tuan-tuan sekalian, dia berhadapan dengan kaum Babil. Yang masa itu pada zaman Nabi Ibrahim, kata Ibnu Kathir, masa itu berhadapan dengan Raja Namrud dah. Raja Namrud. Dan kebetulan tuan-tuan sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam juga berada pada kaum yang sama. Berada pada kaum yang sama. So kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Sulaiman adalah kaum yang sama. Maka cerita ini dikata diajarkan oleh Harut dan Marut sihir kepada kaum ini. Kepada kaum ini. Okey, baik. Lagi, apa lagi cerita Karut Marut pula. Cerita Harut dan Marut yang biasa anda dengar. Lagi? Tak ada. Ini pakai inferior belaka malah ni. Ha? Tak ingat. Okey, tak apa, kalau tak ingat saya ceritakanlah untuk anda. Okey. Maka sebelum masuk cerita detail tu, kan mudah tahu tak ingat tu, mudah cerita masa. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Sebelum masuk cerita Harut dan Marut, terima kasih tuan bagi respon tadi. So at least anda ada gambaran dah cerita pasal apa Harut dan Marut ini. Pertama saya nak mulakan dengan ayat yang Allah cerita dalam surah ini. Iaitu Allah sebut wattaba'u. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Wattaba'u ma tatlu syayatin. So pertama yang kita kena jawab adalah siapa yang dikatakan mengikuti tu? Okay. Sebab dalam ayat ni kalau anda baca terjemahan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan, maka anda nampak perkataan mereka di situ, betul? Soalan saya, siapa mereka tu? Siapa tu? No, bukan kaum Babil. Kalau anda baca ayat tu, mungkin anda akan kata itu kaum Babil. Okay. Siapakah dia? Baca ayat sebelum. Tengok 2-3 ayat sebelum. Bermula, tuan-puan sekalian, daripada ayat sebelum ini, saya tak ingat daripada mana, tuan-puan sekalian. Sebelum ini sedang menceritakan tentang orang Yahudi yang mereka sedang nak declare ni dalam ayat 2 dan 102 ini. Orang Yahudi, tuan-puan sekalian, dia declare dia ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang Babil pada zaman dahulu. So bukanlah dalam ayat ini merujuk kepada orang Babil, tetapi Yahudi nak follow orang Babil buat apa benda. So wattaba'u di sini mereka merujuk kepada orang Yahudi. Sebab kalau anda baca ayat sebelum ni, ayat sebelum ni merujuk walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Sebab orang Yahudi bila datang Nabi waktu tu menyampaikan kitab Allah, anda tahu dia buat apa? Dia ambil Taurat, dia campak. Sepatutnya kan bila nampak Nabi depan mata mereka, orang Yahudi ni bila patutnya nampak Nabi, dia rasa gembira. Sebab Taurat bagi tahu you should be happy bila ada seorang Nabi yang akhir zaman disebut dalam Taurat datang kat kamu. Tapi apa orang Yahudi buat? Datang Nabi sampaikan kitab Allah wara'a zuhurihim, dicampakkan ke belakang Taurat tu. Dan Allah kata ka'annahum la ya'lamun. Orang Yahudi ni menganggap seolah-olah macam dia tak tahu apa-apa. Sedangkan waktu itu pembenaran daripada Taurat telah berlaku depan mata mereka. Tapi dia just buat ka'annahum la ya'lamun. So bila dia buat tak tahu yang datang itu Nabi seperti mana Taurat, waktu itulah dia disebutkan oleh Allah wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka ini mengikut telunjuk syaitan. Saya tak nak sebut perkataan syaitan pada malam ini. Mereka menurut ataupun mengikuti telunjuk asy-syayatin. Anda perasan tak apa beza dengan sebutan tadi dengan sebutan sekarang? Tadi syaitan, sekarang asy-syayatin. Ada beza tau. Ada beza. Okey, baik. Saya rasa saya pernah tanya dulu dekat sini, tapi mungkin ada yang pernah hadir ataupun ada yang tidak kan. But I ask again. Bila sebut syaitan ataupun asy-syayatin, apa yang terbayang kat kepala anda ya? Boleh saya tahu? Bila sebut syaitan, asy-syayatin, perkara pertama yang terbayang kat kepala anda, apa benda? Kalau lelaki saya tahu jawapan dia. Jawapannya mungkin barangkali Manchester United. Kan? Barangkali kan? Tapi syaitan tu, bila sebut syaitan, asy-syayatin, what first thing that come to your mind? Jahat. Orang jahat. Sifat jahat, bukan orang. Oh, okey lagi? Bisikan. Masa bila sebut syaitan, asy-syayatin, terbayang kat kita bisikan, hasutan. Lagi?
Takkan anda tak ada idea tentang musuh anda? Ini musuh aduwwum mubin. So bila anda kata itu musuh, you have to have an idea about that musuh. Menyesatkan. Oh, anda setakat ni saya tak dengar lagi jawapan yang klise biasa kita tanya tentang syaitan. Syaitan ni ada tanduk, wajahnya merah berapi-api. Kan? Setakat ni baik belaka, menyesatkan, hasutan, bisikan. Baik semua jawapannya. Alhamdulillah. Baik, biasa kan bila sebut syaitan kan kita terbayang satu fizikal makhluk bertanduk, warnanya merah padam, hidup dalam api neraka. Macam mana? Macam dalam buku asuh, kan? Yang biasa ada syaitan. Anda pernah tengok Nusa An-Rara? Cerita Nusa budak kecil tu. Kan, Nusa kan? Syaitan digambarkan dalam bentuk kelawar dalam cerita tu. Kelawar yang ada tanduk. Nak kata tuan-puan sekalian, digambarkan syaitan ini dalam keadaan makhluk yang bertanduk. Lalu tuan-puan sekalian, saya tertarik. Tadi saya tanya Zahin, nampak tak buku indahnya indahnya kisah Adam dan Mak Al-Quran? Sebab Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Azrul, dia ada terjemahkan buku tu, indahnya kisah Adam AS. Dan kalau anda baca buku Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini, kita akan kenal syaitan bukan seperti mana yang kita tahu pada hari ini. Sebab syaitan itu bukannya figure ataupun individu, tetapi ianya adalah sifat. Bila sebut asyayatin, barangkali dia merujuk kepada individu. Syaitan itu adalah sifat. Sebab syatana, dia datang dari perkataan syatana. Syatana bermaksud menjauhkan manusia daripada ketaatan. Menjauhkan seseorang daripada ketaatan. Itu maksud syatana. Dia lawan kepada taat. Syatana bermaksud, kata Dr. Salah, menjauhkan seseorang daripada ketaatan. Dan apa Quran sebut tentang perkara ini, menjauhkan manusia daripada ketaatan? Kalau anda buka surah Al-An'am, boleh kita main buka-buka selak-selak Quran hari ini. Anda buka surah Al-An'am ayat 112. Surah Al-An'am ayat 112. Barangkali kita rasakan syaitan ni benda yang kita tak nampak, betul? Kita sentiasa percaya syaitan ni adalah benda yang sangat halus, tak nampak. Tapi let's see apa Allah sebut tentang seseorang yang suka mengajak manusia lari daripada ketaatan ni. Adakah syaitan itu adalah makhluk yang tidak nampak semata-mata, ataupun Quran kata lain? Ataupun Quran kata lain. Baik, dah buka dah Al-An'am 112. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. So Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, musuh kita yang namanya asyayatin ini, dia bukannya seperti mana kita kata tak nampak syaitan ni. Sebab syayatin ini Allah sebut datang dalam dua bentuk. Pertama al-ins. Apa maksud al-ins? Manusia. So tuan-puan sekalian, asyayatin juga boleh datang dalam bentuk manusia. Bukannya seperti mana anda rasa syaitan tu mesti bertanduk. Tak. Dia boleh datang dalam bentuk manusia, kata Al-An'am 112. Dan kedua tuan-puan sekalian, dia boleh jadi daripada kalangan siapa? Wal jin, daripada jin. Maknanya dua kategori asyayatin disebut dalam Quran, dia boleh jadi dalam bentuk manusia, dia boleh jadi dalam bentuk jin. Ini mungkin surah yang agak asing daripada anda, tapi ada satu surah yang anda hafal, yang tugas dia menimbulkan was-was kepada manusia, yang tugas dia menimbulkan keburukan kepada manusia. Surah apa? Surah An-Nas, kan? Anda pernah baca kan? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. So dia boleh jadi dalam keadaan bentuk jin, ataupun dia boleh jadi dalam keadaan bentuk manusia. So tuan-puan sekalian, hati-hati ya. Bukan dia tak boleh nampak. Yang tak boleh nampak barangkali jin tu, tapi dia boleh jadi juga dalam bentuk manusia. Maka kenapa saya ceritakan benda ini tuan-puan sekalian? Sebab bila kata wattaba'u ma tatlu syayatin, bermaksud yang diikuti itu barangkali bukan sekadar nampak jin yang kita tak nampak tu, tapi barangkali juga asyayatin di sini merujuk kepada manusia yang telah termakan dengan hasutan asyayatin itu, maka dia mengikuti orang-orang yang telah deviate daripada ketaatan. So, orang Yahudi dalam bahasa terjemahan dan tafsiran tadi, orang Yahudi mengikuti orang-orang yang telah jauh daripada ketaatan kepada Allah. Maka ini sifat pertama orang Yahudi dalam ayat ini. Dia ikut orang yang tak taat. Sepatutnya kita ikut orang yang taat.
tapi dia ikut orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan satu lagi perkataan menarik yang kita boleh highlight dalam 102 adalah Allah guna wattaba'u. Dalam ayat lain, dalam surah Yasin sebagai contoh, Allah kata salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Tapi dalam ni Allah tak kata ta'budu, tapi Allah kata wattaba'u. I'budu, wa'budu bermaksud memperhambakan diri. So orang yang disebut dalam surah Yasin tadi, orang itu digelar penjenayah, dicampak ke neraka sebab dia perhambakan diri pada syaitan. Perhambakan diri kepada syaitan. Tapi dalam ayat ni dia belum sampai memperhambakan diri lagi. Dia just ikut-ikutan telunjuk-telunjuk syaitan. Dan dalam ayat ini Allah bagi tahu permulaan sebelum perhambakan diri. So mengikuti, biasanya kan, contoh pernah tak jadi anak? Pernah jadi anak kan semua kan? Semua pernah jadi anak. Biasa pernah tak dengar mak suruh kita buat something dekat dapur ke ataupun apa-apa je, sidai kain, basuh pinggan. Pernah dengar tak arahan mak? Kan? Lepas mak bagi arahan, apa yang wajib bagi anak kena buat? Lepas mak bagi arahan, kita kena buat apa? Kena ikut arahan tu, betul? Tapi apa biasanya yang menyebabkan kita cepat ataupun lambat bertindak arahan tu? Bagi saya bukan malas. Sama ada kita bertindak cepat ataupun lambat bukan penentunya malas. Penentunya apa? Ya, gelombang suara. Masya Allah, gelombang suara. Bagi saya, kita akan bersegera kalau kita nampak ada something yang baik dan menyeronokkan daripada kita buat benda tu. Sebab kita akan cepat kalau kita rasa seronok. So benda itu didigest dan diproses daripada akal fikiran kita. So bermakna ikut ni adalah benda yang kita rasa mana yang rasa relevan aku akan ikut. Mana yang tak kena dengan apa wave aku punya keseronokan ataupun gelombang. Saya ambil gelombang punya perkataan tadi gelombang pemikiran kita, gelombang keseronokan kita rasa macam tak tally benda tu, barangkali kita takkan follow. Sebab there are no benefits on them. So di situ datangnya malas. Rasa macam tak kena dengan apa yang aku nak buat sekarang. Barangkali apa wave kita tengah buat, wave sekali lagi. Apa yang kita tengah buat sekarang tengah menonton drama Korea. Korea kan? Drama Korea. So mak suruh basuh pinggan, drama Korea basuh pinggan, kan tak kena. Maka akal anda digest, baik aku tonton drama Korea dulu. Sebab dia relevan dengan saat aku tengah stres sekarang ni, aku perlukan hiburan. Bukannya arahan basuh pinggan di dapur. Maka akal anda digest benda tu. So apa yang kita ikut adalah benda yang kita rasa relevan. So tuan-puan sekalian, orang Yahudi dalam ayat ini, mereka merasakan antara Tuhan dengan syaitan, syaitan lagi relevan. Sebab itu Allah sebut wattaba'u. So bila mana dia merasakan apa yang asyayatin buat itu lebih relevan, dan lepasnya anda akan tengok apa yang asyayatin ni buat dalam keadaan bentuk manusia sampai menjadikan manusia ni hilang akal dan kewarasan. Dia merasakan itu lebih relevan daripada Tuhan buat. Lepas ni anda akan tahu apa benda dia buat. Nampak tak flow cerita? I try to make the ayat relevant to you. Saya naratifkan untuk anda. So, diorang rasa syaitan itu lebih relevan, maka mereka ikut syaitan itu. Apa yang syaitan tu buat lepas ni? Sampai relevan sangat syaitan tu, apa dia buat lepas ni? Lagu ni faham tak? Setakat ni. Boleh dah? So, tuan-puan sekarang saya nak tanya balik, saya nak tanya, ada ingat lagi ke tidak? Syaitan ni datang dalam bentuk apa tadi? Manusia dan jin. So mungkin kita akan banyak berbicara pasal syaitan manusia tu, tapi jangan lupa juga ada syaitan jin tu. Sebab tu jin, tuan-puan sekalian, adanya jin yang baik, ada jin yang tak baik. Jin yang baik tadi yang inna sami'na qur'anan ajaba. Jin yang tak baik Allah kata rujuman li syayatin tu, yang cuba nak mencuri-curi. So Allah tak guna jin kat situ. Allah guna asyayatin dalam surah Al-Mulk kan. Apa ayat dia? Siapa ingat? Rujuman li syayatin tu, rujuman masabih tu. Macam mana ayat dia mula dia?
Saya bagi kepala je, saya bagi keyword je, anda tolong sambung untuk saya. So muka mengamalkan ilmu belaka malam-malam ni. Macam mana ayat dia? Masabih tu bintang, dan Allah kata dengan bintang itu Allah gunakan untuk rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kan ini adalah syaitan dan ianya adalah daripada kalangan jin. Ada tak manusia yang terbang? Tak ada. So jin yang terbang dan jin yang cuba nak curi-curi berita daripada langit itu, Allah tak guna dia jin dah, tapi Allah kata asyayatin. So mereka itulah yang direjam itu dengan bintang itu. Boleh faham Okay, so kita akan berhadapan dengan dua jenis kelompok asyayatin. Baik. Ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. So dia kata apa yang zaman Nabi Sulaiman buat ini lebih baik aku follow, sebab asyayatin pada zaman Nabi Sulaiman ni sangat-sangat power dan sampai aku rasakan dia lebih relevan daripada Tuhan. Lalu wa ma kafara Sulaiman, tapi Allah bagi tahu dalam ayat ini Sulaiman tidak kufur. Sulaiman tidak kufur. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, asyayatin itulah yang kufur. So sebab dia memalitkan asyayatin pada zaman Nabi Sulaiman. Tapi Allah memberikan pembebasan pada Nabi Sulaiman dengan mengatakan Sulaiman tidak terlibat. Yang kufur itu adalah asyayatin pada zaman itu, bukan Sulaiman. Okay. Meskipun kau palitkan nama Sulaiman, tapi Sulaiman tidak terlibat. Okay. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. So fahamlah anda ataupun sekalian, tadi kan saya beritahu kat anda apa yang dia buat sampai orang-orang Yahudi merasakan tindakan asyayatin pada zaman Nabi Sulaiman tu relevan sangat berbanding dengan ketaatan pada Allah. Rupa-rupanya mereka buat satu benda yang dinamakan sebagai apa? Sihir. Satu benda yang dinamakan sebagai sihir. Baik, let's see apa yang anda faham tentang sihir. Sihir itu apa? Sihir, banyak akan kita dengar sihir. TV Hijrah banyak cerita pasal sihir. Sekejap-sekejap cerita pasal jin. Sekejap-sekejap cerita pasal sihir. Sihir itu apa? Biasa dengar kan? So bukan first time dengar. Muka macam first time dengar perkataan tu. Ya, macam mana puan? Macam mana puan? Ha? Menggunakan hikmat jin atau syaitan untuk memberi mudarat kepada orang lain. Menggunakan khidmat jin dan syaitan untuk memberi mudarat kepada orang lain. Okey, baik, lagi. Sebab bila anda akan declare, oh ni sihir ni, biasa kita guna komunikasi dalam komunikasi seharian kita, ini sihir ni, ini sihir. Sihir tu apa? Sebelum kita nak menggunakan perkataan tu, we have to know it first. Seperti normal lah. Macam mana? Dia abnormal, macam dia lain dari yang lain. Maksudnya dia macam kita nampak dia lain, tak macam biasanya dia. Itu orang yang disihir kot. Sihir tu apa? Sihir tu apa? Okey. Banyak sangat tanya ustaz mana-mana ni Sihir ni tuan-puan sekalian, saya boleh keluarkan kalau anda, saya pernah cadangkan dengan satu apps yang anda boleh tengok perkataan-perkataan sama ada daripada bahasa Arab ke Inggeris ataupun bahasa Arab ke Indon. So sihir ni datang dari perkataan sahara. Okey. Sahara. Maka sahara tuan-puan sekalian, dia ada perkataan yang bersangkut paut dengan benda ni. Kalau kita pergi pada root word sin, ha dan ra, sihir tu sihir lah. Yang biasa kita faham tu adalah benda yang bersifat apa yang macam puan kata tadi, menggunakan bantuan dan sebagainya itu. Tapi sin, ha dan ra, dia boleh juga bermaksud waktu sahur. Kan? Sahara, waktu sahur. Ataupun juga sihrun ataupun sahara boleh juga membawa maksud kepada di akhir malam. So waktu sahur tu kan adalah permulaan nak ke siang dan di akhir waktu malam. Sebab tu kita bangun sahur waktu Ramadan baru ni kan. Akhir malam nak mula siang. So apa kaitan dengan sihir yang dikatakan, yang anda faham pada konteks zaman kini tu? Baik, kalau anda nak faham apa kaitan dengan waktu sahur, anda kena buka surah apa ya? Surah Taha. Surah Taha ayat yang ke
66. Surah Taha surah ke-20. Anda cari ayat ke-66. Lalu kita akan tengok apakah itu sihir. Sebab ramai orang rasa macam sihir ni, dia boleh manipulate something, dia boleh terbang di angkasa. Tuan-puan sekalian, sihir ni apa? Kita tengok lepas ni. Satu, Allah sebut surah Taha, surah ke-20 ayat ke-66. Allah sebut, qala bal alqu fa idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyilu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. So ini cerita pasal Nabi Musa dengan tukang sihir. Okey. So bila dia campak tu tali-tali tu, tongkat-tongkat mereka Allah tak kata bertukar. Allah kata yukhayyalu ilaihi min sihrihim annahum tas'a. Yukhayyalu maksudnya apa benda? Bila dia campak benda tu, dia jadi terbayang-bayang, bukan jadi sihir, bukan jadi ular betul, bukan jadi bergerak betul, dia just terbayang-bayang macam gerak. Faham tak? So apa respon Nabi Musa bila dia campakkan tali itu jadi macam terbayang-bayang. Sebab mustahil Musa kena sihir. Gitu. Mustahil Musa terkena sihir. Sebab itu Musa boleh bagi tahu, aku tak nampak pun dia bergerak betul. Aku just nampak dia just terbayang-bayang gerak. So dekat sini faham kita, dia just macam bukan penipuan pada tali tu, tapi penipuan pada apa? So sebab itu surah Al-A'raf bagi tahu bukan penipuan pada tali, penipuan kepada a'yun. Surah Al-A'raf ayat 116. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yun. A'yun. Allah kata saharu a'yunan nas. A'yun ni apa nak a'yun? Mata. Sebab itulah bila mana Musa alaihi salam campak tongkat, satu-satunya perkataan Allah gunakan bila kan dicampak tongkat tu kan jadi apa tuan-tuan sekalian? Dicampak tongkat jadi apa? Tapi adakah Allah kata bertukar jadi ular sahaja? No. Allah tambah satu added value pada thu'ban. Thu'ban ni dalam bahasa Arab bagi ular lah. Okay? Allah kata bila campak tongkat dia jadi thu'banim mubin. Thu'ban mubin. Kenapa kena ada mubin kat situ? Sebab apa yang tukang sihir itu buat bukannya benar pun. Dia just sihir mata, a'yunan nas. So sihir ini menyebabkan manusia tu hilang benda yang dilihat secara realiti. Sebab tu orang yang terkena sihir, dia kagum dengan tukang sihir. Wah, hebat lah. Sebab dia nampak macam ular betul. Tapi tukang sihir tuan-tuan sekalian, bila Musa campak tongkat, tukar jadi thu'banim mubin. Sebab ni bukan tipu, ni ular betul. Sebab tukang sihir mesti lebih tahu. Apa macam ni pepatah tu? Jauh hari mengenal apa? Jauh hari mengenal manikam. So tukang sihir boleh differentiate mana sihir, mana yang betul-betul magic yang betul. Sebab tu bila jadi thu'banim mubin, siapa orang pertama yang sujud lepas bertukar jadi ular tu? Ahli sihir tu. Sebab dia tahu apa aku buat just terik mata orang je. Tapi apa yang Musa buat ni bukan tipu ni. Sebab tu Allah sebut thu'banim mubin. Ular tu ular betul. Tapi apa yang tukang sihir buat, ular tu ular tipu. Just terik mata. So fahamlah kita tuan-tuan sekalian. Saya nak ambil apa kata Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fazil Quran. So saya rasa Dr. Salihah guna kitab ni kan? As-sihir ni ada tiga maksud. So anda boleh dapatkan tiga maksud sihir ini daripada Raghib Al-Asfahani lah. Okay, dalam kitab dia tu ada tiga. Pertama adalah penipuan dan khayalan. So maksud sihir adalah penipuan dan khayalan. Itu adalah maksud yang pertama. Dia ada tiga maksud. Yang kedua, bab kata puan tadi, meminta pertolongan syaitan dengan melakukan sajian. Bermaksud ada sistem pertukaran lah. Yang biasa anda tengok bagi makan, semacam itu dah. Okay. Dan yang ketiga, seperti mana yang di-explain dalam cerita Nabi Musa tadi, sihir itu adalah dapat menutupi ketidakjelasan. Sorry. Betul lah, kenapa ayat dia dapat menutupi ketidakjelasan? Ya, maksudnya dapat menutup benda-benda yang jelas. So tadi, yang pertama adalah penipuan dan khayalan. Yang kedua adalah meminta pertolongan syaitan. Dan yang ketiga adalah menutup perkara-perkara yang jelas.
Macam tadilah, sebab tu Allah kata thu'bani mubin, dia jadi ular yang jelas. So bila sihir, benda tu jadi tak jelas. Nampak tak? Sebab itulah saya tak nak cakap lah hari-hari tak berlaku dalam kelas pada ini kan. So nampak orang kat situ, anda semua tak nampak kan? Saya seorang je nampak. So jelasnya tak ada, tapi sebab sihir pada ayunan nas berlaku pada mata manusia itu telah menyebabkan dia nampak benda itu. Yang dikatakan halusinasi dan sebagainya itulah. Tapi jangan takut tuan, saya tak nampak apa-apa pun kan? Jangan risau. Okay? Nak katanya itulah maksud sihir. Okay? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sihir ini akan menyebabkan orang yang melihatnya rasa apa? Bila anda melihat something yang begitu, biasanya kita akan gerun lah kan? Tak, itu cerita hantu. Tapi sihir di sini ingat lagi tak? Kita kata penipuan dan khayalan kan? Ibaratnya macam silap mata kan penipuan. Biasa anda tonton silap mata, apa respon anda? Anda sedih, takut ke? No, you just anda kagum, anda seronok, anda takjub pada benda tu, betul? Maka tahu tak kenapa dia orang sanggup ikut telunjuk syaitan tadi? Sebab dia rasa relevan. Tahu tak kenapa rasa relevan? Sebab dia buat something yang menakjubkan orang yang melihatnya. Kenapa sampai Firaun pun tak berani nak makan tukang sihir dia? Sebab tukang sihir tu boleh buat dia gembira, rasa wah cantik, bagus kau buat ni, aku terhibur dengan persembahan silap mata kamu. Nampak? So dia rasa sebab dia memenuhi benda-benda yang bersifat entertainment dia orang, rasa keseronokan, rasa ketakjuban kan? Tapi percayalah tuan-tuan sekalian, keseronokan itu bermuncul, ketakjuban itu bermuncul daripada mana? Sebuah penipuan dan khayalan. Sebuah penipuan kepada mata, maka dia merasakan benda itu rasa macam just wow. Okay? Lalu tuan-tuan sekalian, perhatikan selepas yu'allimunan nasas sihr tu, Allah kata wa ma unzila. Boleh tak saya tahu terjemahan dalam Quran anda wa ma unzila disebut sebagai apa? Wa ma unzila 'alal malakain bi babila haruta wa marut. Wa ma unzila terjemahan anda apa? Apa kan? Wa ma unzila, dan apa yang turun kan? Betul? Dan apa yang turun kan? Baik. Dua-dua boleh, tetapi menarik kata Ibnu Kathir, dia ambil pendapat daripada Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia mengatakan tuan-puan sekalian, ma di situ bukanlah sekadar merujuk apa, tetapi ma itu merujuk kepada ma nafi. Tidak. Ma nafi. Tidak. Sebab ma kan boleh jadi apa? Ma ismuka, apa nama kamu. Dan ma juga boleh jadi no. No, tak, bukan ataupun tidak. Lalu tuan-puan sekalian, kalau anda tukar nada, bukan maksudnya apa, anda just guna tidak. So fahamlah kita, apa yang asyayatin tu ajar adalah sihir. Tapi bukan apa yang diturunkan kepada dua malaikat ini. Sebab kalau anda guna apa, macam disegalikan apa yang diajar oleh syayatin tadi dengan apa yang diajar oleh malaikat tadi, just the same. Benda yang sama. Sebab bila wa dekat situ digunakan, macam sama. Apa yang syayatin tu ajar iaitu sihir, dengan apa yang malaikat ini tu ajar tu adalah sama. Sebab dan tu kan macam merujukkan benda yang sama kan? Kan? Sebab tu disekali kan? Betul? Jadi bila digunakan wama, dia jadi maksud macam ni. Apa yang asyayatin itu yang kafir, mereka mengajarkan manusia sihir dan bukan apa yang diturunkan kepada malaikat itu. So mudah kata tuan-puan sekalian, kata Al-Islahi sangat-sangat bagus dalam mengetengahkan idea yang sangat luar daripada konteks tapi make relevant. Inilah ayat yang mengharmonikan sepatutnya. Kalau kita pergi pada detail dan lebih spesifik, inilah ayat yang mengharmonikan kisah ni sebenarnya. Sebab tadi kan saya kata, kisah ni banyak diseleweng dan banyak Israiliyat masuk. Maka telah menyebabkan tuan-puan sekalian, orang pandang Harut Marut ni zero. Tahu tak apa benda yang berlega? Hatta anda baca ni Al-Misbah. Apa yang berlega tuan-puan sekalian? Yang berlega dalam cerita Harut dan Marut ni adalah Harut dan Marut bila turun ke dunia tuan-puan sekalian, dia melakukan maksiat kepada Allah. Dia jadi lupa diri, tak ingat dah kepada Allah,
lalu dia, antara tuduhan yang paling kasar adalah dia melakukan zina, dia melakukan pencurian, dia melakukan pencabulan, maka inilah benda yang berlega tentang kisah Harut dan Marut. Tidak ada yang baik. Bahkan yang tadi tu, kalau kita gunakan ma ataupun sekalian, ada yang mengatakan dia ajarkan sihir. Yang diajarkan itu adalah sihir, seperti mana asyayatin itu ajar kepada manusia. Maka dia menyamakan benda yang diajar oleh asyayatin dengan apa yang dibawa oleh malaikat. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, malaikat ni dalam surah yang sama, awal-awal lagi Allah dah sebut apa sifat malaikat yang dominan, iaitu satu, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini sifat malaikat yang dominan. Bila Allah ghayak pula, Allah sebut nak ciptakan malaikat, nak ciptakan manusia, Allah bagi tahu, malaikat bagi tahu awal Allah nak ciptakan manusia, sedangkan kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa maksud nusabbihu? Kami sentiasa bertasbih. Yang kedua, bihamdika, sentiasa mengucapkan puji dan syukur kepadamu. Nuqaddisu lak, mensucikan diri hanya untukmu ya Allah. Orang yang bertasbih, orang yang bertahmid, orang yang mensucikan dirinya, adakah dia akan bermaksiat kepada Allah? Dan apa yang dia explain ini adalah malaikat. Kalau anda buka surah At-Tahrim ayat ke-6, ayat ni familiar pada anda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Malaikat ni dia takkan bermaksiat kepada Allah abadan, selama-lamanya. Takkan anda nak terima cerita Israiliyat mengatakan malaikat turun buat maksiat, sedangkan Allah bagi tahu la ya'sunallah. Malaikat ni tak akan bermaksiat kepada Allah, even once kepada Allah, takkan bermaksiat. Maka kenapa hari ini ada orang sanggup telan bila mana orang sedang memperlekehkan malaikat? Kita mudah kagum dengan cerita Israiliyat ini sebab apa? Namanya diceritakan, tempatnya diceritakan, anda rasa kagum dengan benda tu. Maka ramai kita cepat ambil bulat-bulat. Sedangkan apa yang anda dengar, orang sedang menghina malaikat tu sendiri. Anda tahu tak penutup surah ni apa benda? Surah Al-Baqarah tutup dengan apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Sorry. Itu pasal Rasul. No. Ayat sebelum tu. Bukan nak tutup. Ayat sebelum tu. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang musuh malaikat, bermakna Allah bagi tahu, jangan kamu memberikan satu kata-kata buruk sampai kamu berprasangka dengan malaikat. Sebab siapa yang prasangka malaikat, menganggap malaikat sebagai musuhnya, maka Allah kata fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ayat 98. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah kata kalau dia anggap malaikat tu musuh, maka ketahuilah manusia tu yang menganggap malaikat sebagai musuh dia, dialah musuh aku. So betapa tegasnya Allah bagi tahu pasal jangan buat musuh dengan malaikat. Bermaksud jangan kita calarkan nama malaikat tu even once. Maka kalau pernah kita percaya ada kisah yang berlega malaikat tu pernah buat maksiat, mengajarkan pula benda yang menyesatkan manusia, silap. Sebab Allah kata wa ma unzila ala. Tak pernah sekali apa yang diajarkan itu daripada Harut dan Marut. Sebab sihir dan apa yang diajar Harut Marut berbeza. So wa ma unzila. Dan tuan-puan sekalian kena ingat apa yang malaikat tahu. So ini kan tentang ilmu, tentang pengajaran, nak mengajarkan sesuatu. So apa yang malaikat tahu untuk mengajarkan sesuatu pastinya datang daripada siapa? Pengetahuan dia datang daripada siapa? Daripada Allah, tuan-puan sekalian. Dan sekarang ni malaikat turun ke mana? Bumi ke kat syurga lagi sekarang ni? Harut dan Marut diturunkan ke mana sekarang ni? Ke bumi, tuan-puan sekalian. Anda tahu tak betapa zero knowledge malaikat tentang bumi? Allah pernah ucapkan benda ni kat awal-awal surah Al-Baqarah. Ingat lagi tak cerita tu? Bila mana Allah ajar Adam tentang asma', tentang nama-nama, lalu Allah tanya benda yang sama, ni gapo dia malaikat? Nak kata tuan-puan sekalian, malaikat have zero knowledge about bumi. Tak ada apa-apa knowledge. Lalu pastinya apa yang bila mana dia turun menyampaikan sesuatu benda yang dia tahu untuk diajarkan, pastinya benda itu datang daripada siapa? Siapa yang ajar dia?
takkan Allah ajar benda yang menyesatkan manusia? Boleh fikir logik tak situ? Sebab hakikatnya malaikat tak tahu apa-apa tentang dunia. Dia tak tahu pun ini cawan, ni tak tahu pun ini meja. Tiba-tiba kita nak declare, dia bawa something yang ikut kepala dia sendiri sampai dia ajarkan sesuatu, rosak manusia. No, hati-hati. Sebab itu malaikat rendah diri depan Allah bila tak tahu sesuatu. Dia sebut apa? Apa yang saya sebutkan di awal kuliah tadi. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So everything that I know adalah sebab ma 'allamtana, sebab kau ajarkan aku sesuatu ya Allah. Aku takkan tahu apa-apa melainkan kau ajarkan aku sesuatu. Pastinya untuk jiwa yang bersih seperti malaikat tuan-tuan sekalian, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hati yang suci, takkan Allah nak ajar benda yang kotor pada hati yang suci. Allah dengan malaikat siapa lagi suci? Allah lagi suci. Takkan yang maha suci nak ajar kepada makhluk yang suci benda-benda yang tidak suci. Pastinya benda itu benda yang suci dan benda itu benda yang memberikan kebenaran kepada manusia. Lalu tuan-tuan sekalian, fahamlah kita sihir dan apa yang diajar oleh malaikat ni benda yang sama ke berbeza? Totally different. Nampak tak? Dengan anda tukar ma tu kepada tidak daripada apa, dia bawa kesan yang besar pada cerita ni. Anda harmonikan balik kisah ni. Boleh faham setakat ni? Okay, kembali pada ayat tadi. Wa ma uzila 'alal malaikaini, so fahamlah ada dua malaikat, bi Babila kepada kaum Babylon. Okey, Babil di sini ialah Babylon lah. Tadi sempat sembang dengan Zahir kan, Babylon ni kat mana kan? Sana tahu tak Babylon kat mana? Perak. Dekat Iraq kan. Dia berhampiran dengan Baghdad tak silap saya kan. Jadi tuan-tuan sekalian, dia dekat Iraq. Jadi inilah tempat, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman berkongsi tempat yang sama dalam dakwah dia. Berkongsi tempat. Ya, macam mana? Taman tergantung dia bilang. Yang dah dibom. Saya tak tahu pula. Tapi saya tahu di Iraq lah. Tujuh perkara ajaib di dunia tu taman tergantung. Taman tergantung. Okey. Lalu di Babylon. So tuan-tuan sekalian, satu Allah ada kisah-kisah dalam Quran, Allah tak sebut tempat tau. Tapi anda perasan tak sekarang ni Allah sebut tempat? Spesifik pula tu. Allah tak sebut dekat satu negeri, tapi Allah sebut dekat satu daerah kecil. Jarang tau Allah sebut tempat dalam Quran ni. Anda boleh hitung dengan jari kisah Quran yang Allah sebut tempat. Hatta surah Yasin pun Allah sebut Ashabal Qaryah. Qaryah mana? Kampung mana? Tak tahu. Kita tak tahu tempat tu kat mana. Tiba-tiba dalam kisah ni Allah sebut tempat. Apa? Terfikir tak? Sebab ingat macam ni apa yang Allah sebut adalah benda yang paling penting daripada benda yang penting-penting. Barangkali kita rasa kena sebut nama baru saya ni mudah nak terkesan sikit ustaz dengan cerita ni. Allah kata yes, benda tu penting. Tapi apa yang aku muatkan dalam Quran adalah benda yang paling penting daripada yang penting. So sekarang ni tuan-tuan sekalian, bila Allah includekan nama tempat ni, apa maksudnya? It's very, very important. So what is the importance we know about this place? Betul tak aku cakap bahasa Inggeris ni? What is the importance of we know about this place? Apa? Penting sangat ke tahu kerajaan Babylon ni? Penting tak? Kan ada orang yang nak namakan nama tempat dia Babylon lepas ni. Lepas dapat tahu nama dia Babil. Apa kepentingan dia? Kepentingan dia tuan-tuan sekalian, hebatnya Allah bila sebut nama tempat, Allah akan jaga tempat itu sampai orang boleh tengok kesan dia sampai sekarang. Bila Allah sebut tempat, Allah akan sebut tempat itu dan anda boleh tengok kesan-kesan peninggalan itu sampai sekarang. Allah jaga tempat itu. Sebagai apa? Sebagai keajaiban. Bila mana manusia melihat benda itu, dia baca cerita ni, dia ingat tentang satu kaum yang pernah merasakan taat pada Allah tu lebih tak relevan daripada taat ikut syaitan tu sendiri. Ikut syaitan tu. Maka tengok tempat tu sepatutnya bukan sekadar anda merasakan wah keajaiban apa? Tali gantung apa? Tali gantung tu apa? Taman tergantung. Tetapi di situ ada keajaiban yang akan menyebabkan kita beringat ada kaum yang pernah mengikuti telunjuk syaitan. Maka kita tak nak mengulangi kesilapan yang sama. Itu satu Yang kedua, tahulah kita namanya siapa? Haruta
marut. So ada kaitan tak dengan karut marut ni? Lepas anda dengar cerita ni, anda munculkan karut marut tu, bukan anda lah, orang kat luar sana tu munculkan karut marut dengan ada kaitan harut dan marut sebab dengar cerita yang tak baik tu. So dia kata, oh harut marut berzina, karut lah. Tu yang jadi karut marut tu. So dia buat perkara mengarut, buat berzina, mencuri, itu perkara mengarut kan. Tu yang dia kata ada kaitan dengan harut marut tu. So totally tak ada kaitan lah. Tak ada kaitan pun. So sambung lagi Tadi saya kata satu ayat je sempat. Ni separuh ayat pun tak sampai lagi. Wa ma yu'allimani min ahadin. Okey, baik So ini bukti berbeza dengan apa yang asyayatin terbawa dengan apa yang harut marut bawa. Sebab harut marut ni bila nak ajar benda yang dia tahu, pastinya benda yang suci daripada Allah sebab Allah Maha Suci, ajar kepada makhluk yang suci, benda yang suci. So benda yang suci ni sebelum dia nak ajar ataupun sekalian, dia rayak benda ni dulu. Apa yang bakal aku ajar, wa may yu'allimani min ahadin, aku tak akan ajar benda ni sebelum aku mengucapkan innama nahnu fitnah. So apa yang bakal aku ajar ini sebelum dia mengajar lagi ni. Dia tak ajar dulu, ajar lepas tu ni fitnah ya, tak. Dia bagi tahu dulu apa yang bakal kamu dengar ini adalah fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni ujian, dalam konteks ayat ni maksudnya ujian. So apa yang bakal kamu dengar ini adalah apa? Ujian. So bukannya benda untuk kamu praktis. So ujianlah sama ada kamu akan praktis atau tidak, itu maksudnya. Okay? So apa yang bakal kamu dengar ini adalah ujian. So Allah merakamkan, dia tak mengajar selagi mana dia tak cakap benda ni. Ini adalah ujian. So lepas dia kata ini adalah ujian, baru dia ajar. Bukan dia ajar dulu baru bagi tahu ini adalah ujian. Boleh faham tak? Tuan-puan sekalian, dalam surah ini anda akan tengok ada dua kisah yang ada kaitan dengan bagi tahu ini adalah ujian, orang buat sebaliknya. Kisah apa satu lagi dalam surah ni? Yang sebelum berlaku cerita tu, sebelum berlaku peristiwa tu, Allah dah reveal dah ini adalah ujian. Pada dengar tak kisah Talut dengan Jalut? Ingat lagi tak? Kan siapa yang cakap tu? Talut cakap kan, kamu akan berjumpa dengan sebatang sungai. Dan aku nak bagi tahu, ni belum bergerak daripada tempat lagi perang lagi ni. Dia bagi tahu siap-siap lagi. Nanti kita akan sampai ke satu sungai dan aku nak rayak siap-siap ni. Kau tak sampai lagi ni. Masa sampai situ, itu adalah ujian. Anda boleh baca kisah Talut dengan Jalut. Ini adalah test. Ini adalah ujian. Lalu sampai sana dia bagi tahu, jangan minum. Anda bayangkan orang dah berjalan jauh. Perkara yang paling diperlukan adalah air untuk minum. Tapi ingat lagi tak, sebelum pergi perang dia beritahu anda, kamu akan jumpa sebatang sungai. Sekarang dia orang dekat depan sungai. Lalu ujiannya adalah jangan minum. Lalu apa dia orang buat? Minum juga. Lalu anda bayangkan, malaikat ni dah bagi tahu dah, ini adalah ujian. Lalu dia ajarkan juga kepada dia orang ni apa yang dia orang buat. Dia orang buat seterusnya, fala takfur. So pesan malaikat, fala takfur. Lepas aku ajar, sebab ini ujian, lepas aku ajar, fala takfur. Okey, baik. Kita tahu apa yang malaikat ini ajarlah benda yang memberikan satu ketakjuban. So sebab tu orang kata sihir. Tapi kita tak boleh nak admit itu adalah sihir. Okey? Sebab pastinya benda itu bukan benda yang terkutuk Allah ajar pada malaikat ni. Dan malaikat takkan ajar benda terkutuk. Okey? Lalu, tuan-puan sekalian, benda yang menakjubkan, tapi bila dah kamu tengok aku buat persembahan yang menakjubkan ini, aku ajar kamu, apa pesan dia? Fala apa? Takfur. Jangan kufur. Okay. Ketakjuban biasa akan datang daripada magic ataupun miracle ataupun keajaiban. Itu asas dia. Keajaiban akan memunculkan ketakjuban. Dalam kisah Nabi Isa alaihi salam, kalau anda pernah baca surah Al-Ma'idah, ada cerita Hawariyun. Pernah dengar pasal nama Hawariyun? Hawariyun ni siapa? Pengikut-pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Allah. Ayat sebelum tu Allah cerita Hawariyun ni adalah daripada minal muslimin, daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Lalu pernah sekali Hawariyun ni pernah minta macam ni pada Nabi Isa. Anda pernah baca tak cerita ni? Surah Al-Ma'idah. Dia minta apa tahu? Wahai Isa, boleh tak kau bawa turun ma'idatan minas sama? Nama surah ni Ma'idah. So Hawariyun minta kat Nabi Isa, boleh tak aku nak minta something ni?
Aku bukan tak percaya kau ni utusan Allah. Aku ni pengikut kau. Tapi just sekali aku nak minta satu permintaan. Boleh tak kau bawa turun ma'idatan minas sama? Ayat berapa? Siapa tahu? Saya tak ingat ayat berapa. Tapi itu ayat dia. Ma'idatan minas sama. Minta bawa turun ma'idatan minas sama. Lalu tuan-puan sekalian, anda tahu tak apa respon pertama Nabi Isa bila dengar Hawariyun minta benda ni? Siapa tahu? First thing, saya nak bagi tahu nada yang malaikat ni bawa dengan apa yang Nabi Isa bawa. Sebab kalau Nabi Isa bawa turun ma'idatan minas sama, this is something miracle. Benda yang magic. So ingat lagi tak? Magic, keajaiban akan menghasilkan apa? Ketakjuban. So sama tak? Yang malaikat buat menghasilkan keajaiban, keajaiban menghasilkan ketakjuban. So sama juga Nabi Isa minta makanan, kalau dia bawa turun dia akan menghasilkan ketakjuban, betul? Dan tuan-puan sekalian, first thing yang Nabi Isa respon bukan, yes, aku boleh minta pada Allah sekarang. Dia kata, fattaqullah. Sebab apa yang kamu minta sekarang ini adalah kau minta aku buat mukjizat tau. Kau minta aku, so minta dengan Allah bagi mukjizat. Sebab bila something miracle yang datang daripada Nabi, dia bukan sihir. Dia dipanggil sebagai apa? Mukjizat. Maksud sekarang ni, kau minta mukjizat sekarang ni. Lalu bila mana dia minta mukjizat tu ma'idatan minas sama, respon pertama Nabi Isa, fattaqullah. Bertakwa pada Allah lah sekarang. So pesan malaikat dalam surah ni apa benda? Bila nak buat something magic dan dia bagi tahu benda ni ujian. So kalau aku dah buat, kena buat apa? Fala takfur. Satu pesan bertakwa pada Allah, satu pesan jangan kufur. Ada persamaan tak? Sebab orang yang tidak kufur adalah orang yang bertakwa pada Allah. Sama tak pesanan tu? Sama kan? Sama pesanan tu. Lalu tuan-puan sekalian, sama kisah Nabi Isa tadi, akhirnya turun tak ma'idatan minas sama? Turun ke tidak? Jawapannya tuan-puan sekalian, lepas minta, Nabi Isa kata fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada sebab tahu kenapa Nabi Isa sebut fattaqullah tu? Ada sebab. Lalu dia pun bagi tahu respon dia, kenapa dia nak ma'idatan minas sama? Ma'idah ni maksudnya hidangan hidangan daripada langit penuh satu meja, itu maksud ma'idah. Kalau anda ada roti canai atas meja, itu belum ma'idah lagi. Ma'idah ni makanan full meal satu meja. Itu ma'idatan minas sama. Dan bukan datang daripada tempat yang jauh. Dia kata ma'idatan minal ba'id. Dia kata ma'idatan minas sama. Aku nak hidangan daripada apa? Langit turun. So itu permintaan dia orang. So bila Nabi Isa kata fattaqullah, dia kata boleh aku buat turun. Lepas tu dia bagi tahu reason kenapa dia nak minta benda tu. Ya Rasul, wahai Isa, aku minta benda ni bukan sebab apa, bukan tak percaya, tapi aku just nak tatma'inna qulubina. Sama kan macam Ibrahim punya dialog, ingat lagi tak? Ibrahim bila mana dia minta, ya Allah, tolong tunjuk depan mata aku macam mana kau hidupkan binatang yang dah mati. Maksudnya kata binatang lah, makhluk yang dah mati. So tu yang berlaku cerita pasal burung kena cincang tu. Kan? So kenapa dia minta benda tu? Bukan sebab dia tak yakin dengan Allah. Dia just kata tatma'inna qalbi, sebab aku nak tenang hati. Sama tak dialog dengan Hawariyun? Tatma'inna qulubuna, sebab aku nak tenang hati lah ni ya Allah, wahai Isa. So Nabi Isa minta pada Allah unzilatan minas sama, turun daripada langit ma'idatan minas sama. Lalu tahu tak first kali Allah bagi tahu lepas turun makanan tu, nah aku dah turunkan, tapi macam mana? Faman yakfur ba'dahu, siapa yang kufur selepas aku turunkan ma'idatan minas sama itu, Allah kata fayu'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu fa inni u'adzibuhu. Sama? Sebab kita ada hafiz Quran kat sini tu, yang sedap nak tebuk tu. 'Adzaban la u'adzibuhu, yang ujung tu. Ya, ahadan minal alamin. Okay. So Allah bagi tahu, kalaulah kamu kufur lepas aku dah buat magic depan mata kamu tu, so miracle kan? Keajaiban kan? Bawa turun daripada langit. Siapa yang kufur lepas magic ni berlaku, aku akan azab. Just like kamu tak akan pernah kenal azab tu sebelum ni macam mana. Mungkin dalam kepala kamu torturing ataupun azab itu adalah kena sebat, kena bakar api neraka. Tapi orang yang kufur lepas mukjizat, lepas dipertontonkan mukjizat, maka Allah akan azab orang itu la u'azibuhu. Macam ayat dia tadi lah. Maksudnya takkan pernah diazab macam
azab yang pernah dia terfikir. Itu maksud dia. Tak terbayang azab yang bakal diberikan pada orang yang menolak mukjizat setelah dipertontonkan mukjizat. So fahamlah kita tuan-puan sekalian, ni apa kaitan dia? So saya nak buat munasabah dua benda ni. Pertama tuan-puan sekalian, keajaiban-keajaiban yang berlaku depan mata kita tuan-puan sekalian, kita jangan terlampau gairah untuk mencarinya. Itu pesan Allah. Sebab bila Allah telah pertontonkan keajaiban yang sepatutnya bila kamu tengok keajaiban itu, kamu fattaqullah. Tapi kalau kamu still tengok keajaiban itu, akhirnya kamu ta'budu syaitan, tattabi'u syaitan, apa maksud dia? Azab menanti. Semudah kata tuan-puan sekalian, jangan terlampau gairah mencari keajaiban, sebab keajaiban juga bermakna kamu cepat, kamu sedang diminta untuk dipercepatkan azab kalau kamu kufur. Faham tak synchronization these two story? Sebab Allah is talking about miracle. Allah sedang cerita pasal keajaiban yang menakjubkan manusia sampai merasakan taat dan ikut syaitan itu lebih relevan daripada taat pada Allah. Lalu tuan-puan sekalian, Allah kata jangan gairah sangat cari keajaiban. Sebab hari ini tuan-puan sekalian, ini tadabburnya. Hari ini berapa ramai manusia yang nak beriman kepada Allah, nak tengok scientific miracle first dan baru nak taat. Ini tadabburnya. Dia nak tengok keajaiban. Oh, apa keajaiban solatnya pada kesihatan saya, baru saya nak solat. Faham tak? So, macam fadilat fizikal, saintifik, pasal puasa, baru nak puasa. Sepatutnya nilai kehambaan adalah Allah suruh puasa, puasa. Itu nilai kehambaan terletak. Bukannya bila Allah suruh puasa, mana saintifik researchnya, mana keajaibannya, baru saya akan puasa. Tak. Nampak kaitan dia? Dia want proof. Tapi kita dengan Tuhan tak boleh macam tu. Dengan manusia, barangkali kita boleh buat macam ni. Tetapi kita sedang deal dengan Tuhan. So, apa yang Tuhan suruh, first thing first, we have to taat. Tak boleh nak apa relevannya. Sebab kalau nak main relevan, saya pernah cerita banyak kali sebelum ni. Nak relevan, Nabi-Nabi dulu lebih layak minta relevan pada setiap perintah Allah datang kepada dia. Kalau nak main relevan dalam beragama ni, tuan-tuan sekalian, Nabi-Nabi dulu lebih relevan, minta relevan daripada Allah berbanding kita pada hari ini. Mana taknya Nabi Musa baru selamat daripada kejaran Fir'aun yang sebab dia terbunuh dia punya pegawai tu, dah selamat, izhab ila fir'auna indahu tagha. Aku baru selamat ya Allah, bagi aku tenang sat. Bagi aku orang tengah tampal poster aku dekat istana Fir'aun tu, most wanted person. Tiba-tiba Allah suruh aku pergi balik dekat istana tu macam hulu tengkuk untuk disembelih. Nampak? Macam-macam tak masuk akal. Musa ada pilihan bertanya, apa sebab aku kena pergi? Tapi Musa tanya tak? Izhab ila fir'auna innahu tagha, sami'na wa ata'na. Ini nilai kehambaan. Dengar taat, dengar taat. Nabi Nuh pun diceritakan, ani abudullah wattaquhu wa ati'u. Allah suruh dia dakwah, dia buat 950 tahun. Allah suruh dia stop, dia tak tanya pada Allah, kenapa kena stop sekarang? Tak ada tanya. Surah Hud merakamkan benda ni. Allah suruh stop, Nabi Nuh tak tanya pun. Tak ada pun cakap, ya Allah aku mampu buat lagi ni, bagi sekejap 5 minit lagi, boleh kau aku tarik seorang lagi masuk Islam? Tak ada. Allah suruh dakwah, dia dakwah. Allah suruh stop, dia stop. Allah suruh bina bahtera, lagu mana ya Allah? Ambo tak tahu lagu mana nak buat bahtera ni. Mujur Nabi Musa sebagai Kelantan ni contohnya dah. Allah suruh bina bahtera, dia tak tanya lagu mana nak buat. Dia just okey. Patut Allah kata macam mana ayatnya? Wasna'il fulk bi a'yunina wa wahyina. Relax no. Aku akan berikan kamu pandangan dan macam mana nak buat dengan wahyu daripada aku. Dan mukjizat Nabi Nuh adalah bahteranya. Tahu tak bahtera yang tahan banjir besar tu dia perbuat daripada apa? Siapa tahu? Bahtera yang tahan bahar yang besar itu, banjir besar tu dibuat daripada apa? Surah Al-Qamar bagi tahu benda ni. Itulah bukti mukjizat Nabi Nuh. Macam mana dusur tu? Sebenarnya saya tengah ingat ayat tu sebab tu tanya. Surah Al-Qamar. Tapi hujungnya dusur. Saya ingat dusur tu paku. Macam mana ayat dia? Kesian hari ni Zahin banyak kena tebuk hari ni. Kesian Zahin. Okey, baik. Allah sebut Al-Wahi wa Nusur. Al-Wah wa Nusur. Wa Dusur. Allah bagi tahu tuan-tuan sekalian, dia hanya diperbuat daripada papan dan paku je.
Itu je alat membina bahtera yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh. Dan tuan-puan sekalian, anda tak boleh samakan apa yang dilanda oleh kaum Nabi Nuh ni macam tsunami yang anda pernah tengok tu. Dia lagi dahsyat. Sebab dia datang daripada dua arah air ni. Pertama Allah kata Allah buka langit ni, bukan turun hujan tau. Dia buka langit macam air turun. Itu satu. Itu daripada atas. Daripada bawah, wafaratan nur. Keluar pula air yang memancut daripada bawah. So air bawah campur air atas yang turun macam ada 5 baldi macam tu. Bukan yang turun macam rintik-rintik air bergelora tu. Kan? Bukan. Dia turun bukan macam rintik-rintik, macam dahsyat tak? So yang bertahan atas bahar yang besar itu tuan-puan sekalian adalah apa tau? Yang diperbuat daripada papan dan paku je. Tiba-tiba selamat semua. Ada tak Nabi Nuh tanya lagu mana nak buat? Boleh ke ni ya Allah? Tak ada. Dia yakin je. Ini kehebatan Nabi kita dulu. Sebab itulah Allah angkat dia. Ani'abudullah wattaquhu wa ati'un. Dia ni taat. Okay. So hari ni tuan-puan sekalian, tadabbur ayat ini, kisah Harut dan Marut, fahamlah kita. Jangan tunggu keajaiban baru kita nak taat perintah Allah. Jangan tunggu keajaiban. Sebaliknya kita ni hamba kena bawa diri kita kepada ketaatan nombor 1. Bukan pembuktian nombor 1. Hari ni orang suka sangat nak bukti kan. Bukan tak boleh jangan saya kata saya haramkan bukti terus. Kalau gitu apa guna lawyer? Kan? So tuan-puan sekalian, ini just kita dengan Allah tu lagu mana sifat dan akhlak yang sepatutnya. Okey? Boleh faham Okey, teruskan lagi. Dan tuan-puan sekalian, bukti mereka kufur. Tadi Allah kata fala takfur, jangan kufur. Malaikat kata lepas aku ajar fitnah ini, ujian ini, jangan apa? Jangan kufur. Sepatutnya kalau jangan kufur kena buat apa? Fattaqullah lah. Kena kembali pada Allah lah, sebab kamu sebelum ni termakan dengan sihir. Patutnya apa benda yang aku ajar ni, setengah ulama tafsir mengatakan apa yang diajar adalah benda yang boleh menyebabkan mereka boleh differentiate mana mukjizat, mana sihir. Sebab tadi mereka menyamakan apa yang mereka buat yang terkutuk itu dengan apa yang Nabi Sulaiman buat. Tapi dengan tujuan malaikat ni turun, dia ajar something, mudah-mudahan orang boleh differentiate mana mukjizat, mana sihir. Itu tujuan dia orang turun. Mengajar sesuatu keajaiban yang boleh menyebabkan orang boleh differentiate mana mukjizat dengan sihir. Tapi alih-alih tuan-puan sekalian, dia orang bukannya mengingati Allah dengan apa yang diajari, mereka bukan makin kenal mana mukjizat, mana sihir, akhirnya mereka lakukan sesuatu yang sangat terkutuk, iaitu fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. So memang ternyata dia orang kufur kepada Allah dengan cara macam mana? Dia orang gunakan apa yang diajar tadi untuk apa? Untuk memisahkan pasangan suami dan isteri. Mudah kata tuan-puan sekalian, jangan kata cerai Dia cuba nak memisahkan. Anda kena faham konteks ayat ni dalam bahasa Arab, jangan ikut bahasa Melayu sangat. Cuba untuk memisahkan, bermaksud dekat sini tak berpisah lagi. So apa yang mereka buat adalah attempt untuk memisahkan. Bukannya lepas dia buat tu cerai terus. No. Dia orang buat tu akan menyebabkan berlakunya kemelut yang akan menyebabkan perpisahan tu akan jadi makin cepat berlaku. Itu yang mereka buat. Daripada mana kita belajar benda ni? Allah sebut yufarriquna. Yufarriquna ni fi'il mudhari'. Kalau Allah guna fi'il madhi, dia macam kalau anda biasa dalam bahasa Inggeris ni mungkin anda faham sikit. I taught. Saya telah mengajar. Maksud benda itu dah selesai ke belum? Dah kan? I teach. I'm teaching. Bermaksud? Now, dan dia sedang dalam proses. So Allah sedang gunakan proses, bukannya dah cerai. Apa yang mereka buat adalah dia buat satu benda yang akan menyebabkan orang tu akan dalam mengalami proses untuk bercerai itu. Bukan bercerai lagi, proses untuk berpisah. Dan setengah-setengah ulama mengatakan tuan-puan sekalian, so pastinya apa yang diajarkan kepada malaikat ini benda yang baik. Pasti macam berbentuk zikir-zikir ke barangkali. Tu yang muncul idea ruqyah tu. Okey. Yang anda ada perasan ayat ni, kalau jumpa orang kena rasuk kau, mesti tukar ruqyah kau akan bacakan ayat ni. Betul tak? So setengah-setengah pendapat ulama tafsir mengatakan apa yang mereka buat dengan kufur pada Allah tadi, contoh zikirnya adalah astaghfirullahalazim. Contoh.
Azkarnya adalah astaghfirullahalazim. So cara mereka kufur pada Allah lah, dia ambil azkar itu yang diajar oleh malaikat tadi itu, dia tukar. Dia orang tukar. Dan bila mana sepatutnya zikir itu akan menyebabkan orang lebih rapat dengan Allah, tapi bila penukaran zikir telah berlaku, apa yang berlaku? Dia dah hilang authenticity, maka dia akan menyebabkan orang tu tadi jauh daripada Allah. So bila mana yang diajarkan tu benda yang telah menyeleweng, maka orang dapat ilmu yang menyeleweng, diamalkan pula benda yang menyeleweng, maka bukankah bila satu keluarga jauh daripada Allah berlaku berantakan dan penceraian? Faham? So anda jangan faham konteks baca canting, tahu tak canting. Baca apa? Mantra, cerai orang tu. Tak. Sometimes penceraian boleh berlaku bukan dengan orang hantar jin, tidak. Barangkali bila mana ilmu ini tadabburnya, barangkali ilmu-ilmu yang sesat sampai dalam kalangan hati manusia, diamalkan ilmu-ilmu yang sesat, maka telah menyebabkan orang jauh daripada Allah. Maka bila orang jauh daripada Allah, dia mula membuat benda yang Allah tak suka. Dan termasuklah apa Allah sebut dalam ni, yufarriquna, penceraian. So the key here is, bila malaikat sebut fala takfur, sepatutnya kamu taat perintah Allah, sepatutnya ilmu mendekatkan kamu, menambahkan takut kamu kepada Allah. Tapi la ni, bila kamu kufur, benda tu jauhkan diri kamu daripada Allah. Maka keajaiban tadi mengamalkan diri kamu sendiri, dan kamu jauh daripada Allah, maka hilanglah segala keharmonian rumah tangga, rasa mahabbah sama suami isteri dia hilang. Ni contoh je lah, contoh yang Allah bangkitkan. Antara benda yang boleh beri kesan adalah benda ni. Tahu tak, satu lagi, tahu tak kenapa hikmah Allah guna fi'il mudhari', tidak guna fi'il madhi? Bukan dah bercerai dah, tapi dalam proses penceraian. Sebab satu kena ingat, benda ini datang dari Allah. Dan bila dia tukar, dia tukar benda yang datang daripada Allah. Benda yang datang daripada Allah adalah benda yang sangat sacred dan sangat terjaga. So, bukti Allah jaga, dia buat something, dia harapkan benda tu laku dengan cepat. Tapi tak berlaku dengan cepat sebab dia fi'il mudhari'. Sebab itulah ayat seterusnya adalah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. So takkan berlaku apa-apa mudarat dengan cepat, melainkan kalau aku yang berikan keizinan pada benda itu. So bukti Allah jaga kesucian benda yang telah diberikan kepada malaikat tadi. Orang tu cuba nak tukar benda yang apa yang Allah sampaikan pada dia, tapi dia tukar sekalipun, dia takkan berlaku dengan cepat sebab aku jaga. Bukti aku jaga, segala kemudaratan itu adalah sebab izin aku. So takkanlah orang yang mengamalkan benda yang bukan daripada aku nak bagi kemudaratan yang cepat. So sebab itu Allah datangkan dalam bentuk fi'il mudhari', bukannya fi'il madhi. Sebab kalau fi'il madhi macam mudah sangat ilmu Allah tu dikalahkan dengan pertukaran daripada manusia tu. Nampak tak? So dia berlaku dalam bentuk proses, bukannya telah terjadi. Okay. Ini bahasa sikit lah. Anda okey tak? Keberat. Sebab ada orang dia tak nak masuk bincang bab bahasa langsung. Sebab beratlah Ustaz. Next. Ha. Kan? So okey saya harapkan saya telah menyampaikan dengan anda faham konteks ni. So dia tidak akan berlaku dengan cepat sebab Allah jaga. Baik. Seterusnya illa biiznillah. So tuan-tuan sekalian, sama dia boleh juga jadi dalam keadaan mudarat tu berlaku dengan cepat. Tapi kalau berlaku dengan cepat ke lambat ke, kena ingat satu je konsep dia. Bukan ayat tu yang telah menyebabkan mudarat tu. Tapi siapa? Allah izinkan mudarat tu sampai. Nampak tak? Dalam ayat yang panjang ini, daripada awal sampai habis, Allah sedang menceritakan semua benda aku. Kamu ni hamba, aku ni Tuhan. Dan bertakwa pada aku, jangan kufur. Betul? Cerita pasal Allah. Dan sekali lagi Allah bangkitkan, yang akan bagi mudarat bukan ayat tu. Yang buat keajaiban bukan ayat tu. Tapi aku yang izinkan benda tu. Mudah kata semua datang dari siapa? Semua datang daripada Allah. Okey? Dah pukul berapa dah kita ni? 4 minit lagi. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan apa yang mereka pelajari itu telah mencelakakan diri mereka dan tidak ada manfaat. Okey, yang ni part yang best. Saya ringkaskan dalam bentuk yang sangat menarik sebab Quraisy Shihab dia memudahkan kita untuk faham ayat ni dengan lebih mudah. Okey. Saya kena ingat balik dia punya quotes tu. Quotes dia cantik. Okey. Apa yang dinafikan manfaat itu bukti tidak ada kewujudannya.
Tetapi apa yang diceritakan kemudaratan, maka itu membuktikan ada kewujudannya. Dapat tangkap? Sekali ulang sekali lagi macam tak dapat tangkap tu. Sebenarnya apa yang dinafikan manfaatnya, macam dah lain pula dia punya yang kali kedua ni. Sekali lagi apa yang dinafikan manfaatnya, maka ia tidak wujud. Okey, gitu. Sekali lagi apa yang dinafikan manfaatnya, maka ia tidak wujud. Tapi apa yang disebut kemudaratannya, maka ianya wujud. Ada faham tak? Macam sedikit falsafah kan ayat ni kan. Apa yang dinafikan manfaatnya, maka ianya tidak wujud. Maka apa yang disebut mudaratnya, maka ianya wujud. Faham tak faham ni? Macam blur je muka semua. Faham? Maksudnya tuan-tuan sekalian, apa yang mereka lakukan itu menukar benda yang telah asalnya baik, suci. Benda itu sebenarnya disebut kemudaratannya, maka benda tu ada. Mereka buat. Tapi manfaatnya tak ada, bermakna benda itu tak wujud. Faham tak? So bermaksud tuan-tuan sekalian, itulah maksud sihir yang berkaitan dengan sahur tadi. Waktu sahur kan, lah waktu yang anda lihat sesuatu benda dalam keadaan samar. Cuba anda keluar pada waktu sahur. Sebab nak akhir malam, nak pergi siang, cahaya dah mula masuk sikit dah. Kan? Maka anda akan melihat sesuatu dengan penuh kesamaran. Maka di sini adalah dimaksudkan dengan apa yang mereka pelajari adalah benda yang akan menyebabkan mereka akan jadi lebih kabur, bukan jelas. Apa yang mereka buat menukar benda yang suci, benda yang sacred kepada benda yang sangat terkutuk, sampai menyebabkan ada proses penceraian berlaku dengan benda yang mereka lakukan itu, maka itu akan menyebabkan bertambah kesamaran dalam kehidupan dia. Sihir bukan memberikan kebahagiaan, tapi sihir akan menambahkan kesamaran, bahkan lebih teruk lagi menyebabkan hati menjadi lebih buta dan buta dan buta. Sebab itulah ada orang bila dia nampak kesan sihir ni, dia akan terus buat lagi, dia ketagih. Dia tak jumpa kebenaran tu. Dia makin nampak, dia makin sama, maka dia akan terus tenggelam dalam kesesatan itu. Susah orang nak bertaubat daripada sihir ni. Kan? Dia rasa ketagih. Sebab dia sama, dia tak nampak. Sebab itu sihir sahur. Sihir sahur ada kaitan. Waktu sahur kan. Cuba keluar waktu sahur. Esok nak puasa. Tak ada puasa kaitan. Semalam kot nak puasa kan. Anda keluar waktu sahur, anda akan tengok macam mana kesamaran pada waktu sahur. Itu kaitannya. Baik. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau ayat sebelum ni kan tuan-tuan sekalian, Allah pernah sebut mereka membeli atau berjual beli ayat Allah dengan harga yang murah. Samanan qalila. Macam ayat dia? Liyashtaruna bihi thamanan qalila. Dia menjual beli ayat Allah Azza wa Jalla dengan harga yang sangat murah. So again tuan-tuan sekalian, ingat lagi tak saya kata tadi, apa yang malaikat ni tahu datang daripada siapa? Daripada Allah. Quran datang daripada siapa? Tapi tuan-tuan sekalian, apa yang Bani Israel buat, orang-orang Yahudi buat, mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Bukannya mereka pergi tulis lepas tu jual dengan harga 20 sen 30 sen, tak. Maksudnya mereka menukar. Sebab dalam ayat tu Allah kata, cara dia membeli ayat Allah dengan harga yang murah adalah mereka sesuka hati rasa macam yang ni tak ada benda yang macam susah nak buat ni, keluar. Dia orang sesuka hati menentukan mana nak kena stay, mana nak kena delete dekat dalam manuskrip tu. Ni Taurat punya version lah, dia sebut dalam Taurat lah ni. Okay? So dia kata, ni susah ni nak buat ni, tak kena dengan jiwa aku ni, buang, expel. Dia orang pula main tekan button delete and stay. Tak ada stay kan dekat dalam button komputer kan? Delete tu dia orang tentukan mana dia orang delete, mana tak kena dengan jiwa dia delete. Gitu gambaran. Lalu di situ yang dikatakan membeli dan berjual beli dengan harga yang murah. So again Allah gunakan perkataan liman ishtarahu. Bermaksud apa yang datang daripada Allah kepada malaikat itu absolutely datang daripada Allah. So bila malaikat sampaikan benda daripada Allah, apa mereka buat? Mereka apa tu? So dia orang sesuka hati alter benda yang telah diajar tu. Sama tak dengan ayat sebelum surah Baqarah juga sisi tadi tu. Kan Bani Israel kan tukar kan daripada Taurat ikut suka hati dia. Maka tuan-puan sekalian, dia buat benda yang sama dalam ayat ni, orang Yahudi. Dia buat apa? Dia orang sesuka hati menukar apa yang disampaikan kepada malaikat dua orang tu tadi. Maka telah menyebabkan autentisitinya telah bertukar. Telah hilang. Maka sebab itulah Allah kata, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang mereka lakukan itu tidak akan memberikan kebaikan dekat akhirat nanti. Takkan. Langsung tidak akan. Dan mereka tahu benda tu. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu benda tu tidak mendatangkan manfaat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Ni nak tutup dah ni. Tuan-puan sekalian dah lebih sikit tak apa ke? Nak tutup dah. Memang sempat satu ayat je ni. Jangan risau.
Kita dah buat 3 ayat, kita prepare 3 ayat, 1 ayat je sempat. Maka bertepatanlah topik kuliah hari ini, kisah Harut Marut je. Kan? Okey. Apa ayat tadi? Dan sesungguhnya sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Bermaksud dia orang masih lagi ada lagi pengaruh-pengaruh sihir, walaupun malaikat tu dah ajar benda yang betul. Should be you can differentiate between mukjizat dengan sihir, but masih lagi termakan dengan sihir, berjual beli dengan ayat Allah, suka-suka hati nak tukar. Maka akhirnya tu pasal Allah kata buruk sangat perbuatan mereka tu menjual dirinya dengan sihir. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu. So ayat terakhir mengkonklusikan segala-galanya. Mudah kata tuan-puan sekalian, mereka tak tahu langsung pun. Mudah kata apa yang mereka buat tu tidak berdasarkan pengetahuan. Dan cantiknya Ibnu Katsir mengatakan apa yang mereka buat daripada mereka ikut syaitan tadi tu yang buat sihir tu, sampailah mereka ikut apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut tadi tu, apa yang mereka just buat itu adalah, Ibnu Katsir ringkas dia sebut, itulah taklid. Sebab dia kata dia buat dalam keadaan dia tidak tahu. So bila kita buat tanpa ada ilmu, maka itulah yang kita boleh rumuskan sebagai taqlid. Membuat sesuatu just sekadar ikut-ikutan. Sebab itulah ayat pertama, kalimah pertama dalam ayat ini, wattaba'u, ikut. Ayat terakhir, laukanu ya'lamun, dia orang tak tahu. Kalaulah mereka tahu, ikut. Kalaulah mereka tahu, ada kaitan tak kalimah pertama dengan kalimah terakhir ayat ini? So sebab dia orang ikut, sebab just nak ikut-ikut, just ikut logik akal relevan, kita follow. Itulah orang taklid selalu buat. Oh, mana yang kena dengan jiwa dia, mana yang rasa macam just relevan dan rasional, just follow. Tapi ikut keilmuan, kosong. Dia orang tak tahu apa-apa. Sebab tu wajib cari ilmu ni tuan-puan sekalian. So akhirnya pada syaitan pun dia taklid, pada benda ni pun taklid, akhirnya dia campur bau semua benda tu. Tu yang suka hati nak tukar-tukar tu, dia gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hasad dengki dengan orang lain, maka nak menceraikan pula orang lain. Tapi Allah kata semua akan berlaku dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi akhirnya tu pasal Allah bagi tahu, dia orang tak tahu. Kalaulah ada rezeki kita sambung sampai ke 10 tuan sekalian, tapi takkan berlaku lah malam ni, jangan risau. Saya akan bagi tahu kenapa sebab mereka tak tahu tu. Ayat selepas tu, semudah Allah sebut perkataan, tak apalah kita simpan punchline tu minggu depan. Minggu depan pula, bulan depan. Boleh? So cukuplah kita betul-betul membenarkan tajuk malam ni, kisah Harut dan Marut sahaja. So tuan-tuan sekalian, anda rasa daripada dengar cerita ni masih lagi tak wujud sentimen negatif pada kisah Harut, pada Harut dan Marut? Tak ada kan? Sebab satu kan, antara punca kenapa hari ni orang terlampau suka sangat bergantung pada Israiliyat, sebab satu, mereka tidak memahiri bahasa Arab. Mereka gagal tengok kalimah-kalimah kecil, word-word kecil, huruf kecil yang akan menentukan perbezaan cara pandang pada ayat tu. Pastinya malaikat la ya'sunallah. Pelik kalau kita boleh akui malaikat ni berzina. Ish. Takkan. Dan kalau pernah kita akui benda itu sekalian, saya pernah dengar cerita ni, saya percaya cerita ni ustaz, istighfar. Sebab iman, rukun iman kita adalah percaya pada malaikat. Dan percaya malaikat bukan just percaya kewujudannya, percaya kemuliaannya, dan percaya dia tidak akan pernah melakukan maksiat pada Allah. Kenapa masih lagi kita percaya pada Israiliyat yang sangat-sangat liar dan sangat menjatuhkan nama baik para malaikat? Sedangkan malaikat ni adalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Boleh faham dah? Ada soalan tak? Boleh dah? Redha dah? Tak sempat 3 ayat. 1 ayat je malam ni dah. Nak buat lagu mana? Ambo ingat kau adalah keberkatan masuk malam ni. Rasa macam sejam setengah tapi rasa 2 jam 3 jam. Sedap sikit ni. Tiba-tiba tu baik Kelantan. Buat apa? Okey, ada soalan? Mana? Wamahum. Hum tu. Hum ini merujuk kepada yang tadi tu, yang mendapat pengajaran daripada Harut dan Marut tadi. Wattaba'u yang atas tadi tu merujuk kepada Yahudi sebelum ayat sebelum tu. Tapi bila dah masuk cerita Harut Marut, hum mereka semua tu tadi tu adalah orang-orang yang mendapat pengajaran, yang dapat berguru dengan Harut dan Marut tu. So yang tak tahu tu adalah orang tu lah. Okay.
So saya just nak buat munasabah kalimah pertama yang fawatih permulaan kalimah permulaan ayat tu dengan khawatim dia, penutup bagi benda tu. So apa Allah mula dengan ayat yang panjang mesti ada kaitan dengan apa penutup dia tu. Dia just ikut-ikutan. Okey. Baik, ada soalan lain? Ustaz kata dekat Babylon tu akan ada tinggalan dia kan? Apa yang tinggalan sekarang? Hak tu kan saya tak sempat kaji. Tapi tengok apa kisah tempat-tempat dalam Quran yang Allah sebut tu, kebanyakannya Allah akan jaga dengan pengetahuannya, dengan kehendak dia, dengan kudrat dia. Pastinya tempat itu akan memberi pengajaran. Contoh kan, Rum. Kan? Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kalau tengok Rum, adnal ard tu memang betul apa kata Quran. Serendah-rendah tempat dekat dalam bumi ni kat situ. So sampai sekarang dia masih lagi tempat yang paling rendah kat bumi ni. Fi adnal ard, tempat paling rendah sekali kat bumi. So tempat yang Allah sebut Allah akan jaga. So barangkali bukan sekadar kita nak kata betul lah Quran sebut. Tak, dia just ada cerita yang perlu kita tengok di sebalik tempat yang kita tengok tu. Okay. Sama juga dengan gua Al-Kahfi, bukan just kata besar ni je gua dia. Tak, bukan. Anda pernah dengar gua Hira kan? Besar ni je tempat Nabi duduk tu. Bukan sekadar anda just kagum besar ke kecil benda tu. Kisah tu yang akan menyebabkan anda rasa ke tidak peristiwa tu. Anda kena tahulah dua benda tu, kisah dengan tempat tu. Sebab itulah Allah Azza wa Jal bila dia preview kisah Nabi, kisah siapa ni? Siti Hajar berlari-lari anak kan. Lalu tuan-puan sekalian, sebab tu ada satu rukun nak membuktikan tempat dan cerita sepatutnya untuk anda lebih faham, duduk sekali. Sebab itu tuan-puan sekalian, Allah wajibkan kita kalau kita mampu pergi haji untuk rasa apa Hajar buat tu. Anda kena berlari-lari anak yang dinamakan sebagai sa'i. Betul? So untuk menghidupkan cara untuk anda faham kisah Quran dengan tempat tu, anda kena berada kat tempat tu, faham kisah tu betul-betul. Dan buat sendiri. Bahawa anda akan faham apa Hajar rasa. Anda tak boleh jalan lenggang. Anda kena apa? Disunatkan apa? Berlari-lari anak. Macam Hajar buat. Betul? So caranya adalah kalau ada rezeki, kita pergi ke tempat tu, belajar something, tadabbur dekat sana. Kalau tak ada, belajar daripada kejauhan, tengok YouTube kan. Pun okey juga kan. Okey, ada soalan lagi tak? Banyak soalan mana ni. Anda okey tak ni tuan sekalian? Muka ada yang nak balik dah. Apa soalan tu? Kalau ringkas saya tu, kalau tidak kita pesan aja. Apa soalan dulu? Ustaz, saya nak tanya, kenapa banyak dalam Islam punya knowledge, dia banyak influence daripada Israeliat. Dalam Yusuf dan Zulaikha kan? Ya, betul. Dalam Quran tak mention pun nama Zulaikha, tapi dalam Israeliat dia disebut nama Zulaikha. Kenapa dia sampai terkesan dekat ajaran kita, knowledge kita? Terkesan sebab yang bawa tu juga dikatakan beragama Islam. Sebab asal usulnya kalau kita kaji Israeliat, Ustaz Muhaimin pernah bawa cerita ni in detail dalam satu kuliah pasal Israeliat. Satu lagi ustaz pun pernah kita invite cerita pasal Israeliat dekat sini. Asal usul Israeliat ni datang daripada orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam. Saya ringkaskan cerita ni, saya ringkas. Boleh tak ni? Dengan sekejap ya. Orang Yahudi ni, waktu dia tidak beragama Islam lagi tu, dia dengar banyak cerita Nabi sebelum dia masuk Islam. Lalu bila dia masuk Islam, dia cerita balik benda tu kepada kawan-kawan dia yang beragama Islam. Tapi kawan-kawan dia ni, masa Nabi duk cerita, tak pernah pun explain pasal nama, tempat. Tapi pada zaman dia bukan Islam tu, dia pernah dengar daripada rahib-rahib dia, daripada tukar agamawan dia. Dia siap bagi tahu nama, tempat. So siapa yang tak gembira benda yang nak tahu sebelum ni, orang tu bawa masuk Islam, dia cerita benda tu detail dengan nama. So kenapa influence? Sebab orang kita sendiri yang beragama tu sendiri yang telah mencipta benda tu. So tak pelik kenapa dia infiltrate masuk ke dalam agama kita pada hari ni. Dan memang tak tahulah, orang suka dengar benda tu sebab kita disajikan dengan daripada dulu kan. Belajar sejarah kita kena ingat tarikh, tempat. Anda nak skor sejarah, anda tak ingat tarikh, tempat, anda akan gagal sejarah. Tapi kena ingat tau, walaupun Allah rakamkan sejarah, Allah tak suruh kita just tahu sejarah. Allah yang lebih penting suruh kita cari apa hikmah dan hidayah kita boleh ambil daripada situ. Sebab itu Al-Quran walaupun ada kisah sejarah, tapi kitab Al-Quran itu sendiri bukan kitabut tarikh, bukan kitab sejarah, tapi kitabul hidayah.
So itulah tu tuan, secara ringkas saya boleh cerita kenapa infiltrate, sebab daripada kita sendiri juga yang memunculkan benda tu asal usulnya. Okey Tapi sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita kena memohon pada Allah bagi kita ilmu yang sahih, yang benar. Dan agamawan yang sampaikan ilmu juga, kalau dia nak berada di bawah naungan Allah satu hari nanti, dia kena ada satu mujahadah yang sangat kuat menyampaikan hanya senya benda yang benar sahaja. So kalau kita tak nak benda tu tersebar, agamawan kena buat homework, kaji benda tu sahih ke tidak. Selaku orang yang belajar pula, kita kena jangan just telan, kaji balik. Okey. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih tuan-tuan sekalian sebab hadir. Tambah-tambah hujung minggu ni kan. Minggu depan lagi lah, cuti lagi panjang. Minggu depan Ustaz Syahari cuti bersambung kan, Merdeka awal Muharram. Mana nak pergi pasti. Barangkali nak pergi ke Babylon nak tengok. Okey. Okey, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Terima kasih tuan-tuan sekalian sekali lagi sebab hadir. Mudah-mudahan ma'as salamah wa ilal liqa dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum. Tasbih kafarah wa suratul asr.